Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan sambung pembacaan kitab kita hari ini insya-Allah. Sepatutnya saya buat video ni esok tapi saya risau esok ni takut bercanggah apa-apa masa. Jadi saya pun akan buat sekarang video ni hari ni hari Jumaat. Biasa saya buat hari Sabtu tapi saya akan buat hari ni insya-Allah. Dan kita nak sambung hari tu sebab hari tu tengah live tiba-tiba mudir datang bilik dan dia minta bantuan saya. Jadi saya terpaksa tutup dan juga saya tangguhkanlah. Sepatutnya kita nak habis minggu lepas, sepatutnya lah. Tapi insya-Allah kita akan dapat habiskan minggu ni bab mabahas tarikh. Ini kenapa saya perlahankan sebab risaunya orang tak tahu. Sebab ada beberapa pelajar baru saya yang dia beritahu Ustaz kurang faham benda sorof ni. Ya, sebab tu kita nak perlahan, tak nak laju-laju. Selesai. Baik, hari tu kita telah terhenti pada fi'al nahi dan kita tak sempat bahas banyak pun. Baik, hari ni kita akan sambung fi'al nahi. Cuba tengok di sini. Wa fi'alun nahyi ataupun fi'alun nahi. Kata kerja yang menunjukkan kata nahi. Apa nahi? Larang. Larang orang daripada buat. Apakah ia? Huwa kullu fi'lin, ianya setiap kata kerja. Yutlabu bihi, dimintalah dengannya, dimintalah dengan fi'il ini. Adamu husuli, tiada. Adam tu tiada. Husul, mendapat. Amalin, satu pekerjaan. Fi zamanil mustaqbal, pada zaman yang akan datang. Mana kata apa? Kita bagi tahu kat orang tu, hang jangan bila apa? Lepas daripada kita cakap tu, benda yang dia buat tu tak terhasil. Contoh, saya bagi tahu kawan saya tengah makan. Saya mau bagi tahu, jangan makan. Jadi bila masa saya larang dia kata jangan makan, jangan tu kata nahi, jangan makan, maka lepas saya kata tu dia akan makan tak? Dia tak makan. Gitu. Bila apa? Perlakuan makan tu dah tak ada selepas saya larang dia. Jangan makan, makanan tu beracun. Contoh. Jadi apa? Adakah dia akan berhenti? Ya, dia akan berhenti selepas percakapan. Jadi apa? Perkataan jangan makan, jangan minum, jangan tidur, jangan bangun, itu apa? Fi'il nahi. Namanya pun kata-kata kerja yang menunjukkan kata larangan. Faham gitu? Mithlu, seperti la tanzur, la tanzur, jangan tengok. Kita larang, jangan tengok. Gitu. Jadi adakah lepas kita kata jangan tengok tu dia tengok? Tidak ada. Jadi apa? Perbuatan melihat, perbuatan tengok dari tu dah habis setelah mana saya bagi tahu dia jangan tengok. Jadi selepas saya cakap tu dia dah tak tengok dah. Gitu. Ataupun misal lagi la taf'al. La tanzuru pun apa? La tanzur. La taf'al, jangan buat. Hang jangan buat gitu. Contoh lagi tu saya bagi tahu ayat kan. Jadi dia tengah buat benda tu. Bila masa saya kata la taf'al, jangan buat, terus setelahnya dia tak buat. Apa? Itulah minta kita minta supaya orang tu tak buat benda tu selepas kita cakap. Itu makna larang. Bagi contoh anak kita naik pokok. Naik pokok. Istilah bahasa muda tas'ad lah. Anak kita yas'adu asy-syajarata, naik pokok. Lalu kita nak larang dia jangan naik pokok, kita kata apa? La tas'ad asy-syajarah. La tas'ad asy-syajarata. Jangan panjat pokok, jangan naik atas pokok. Gitu. Jadi bila masa kita sebut jangan naik atas pokok, adakah anak kita akan naik lepas tu? Tak naik, dia turun. Apa? Jadi perlakuan untuk dia nak naik tidak terjadi. Ini nama kita pada zaman fi zamanil mustaqbal, pada masa yang ke depan, kita maknanya ialah setelah habis kita bercakap. Itu yang pertama. Yang kedua, ismuz zaman, dan kata nama yang menunjukkan kata zaman. Dia ambil daripada mana? Dia ambil daripada fa'il juga. Tapi daripada fa'il ni kita jadikan dia sebagai kata nama yang menunjukkan kata zaman. Tengok, wasmuz zaman dan isim zaman, huwa kullu ismin, ianya setiap kata nama, yadullu ala zamanin, yang menunjukkan atas satu tempoh, satu zaman, wuqu'il fa'li, yang terjadinya perbuatan itu. Contoh begitu, mithlu maghrib. Apa itu maghrib? Maghrib. Maghrib tu asal perkataan gharaba, tenggelam. Itu gharabatis syams, tenggelam matahari. Jadi maghrib, waktu tenggelam matahari. Gitu. Masyriq, dia perkataan syaraqa. Syaraqa tu apa? Kita panggil timbui. Syaraqa tu ataupun kita panggil timbui ataupun
menjadi Allahumma salli sallim syaraqa. Istilah timbul lah, timbul. Syaraqa. Masyriq. Nampak? Jadi apa? Syaraqa ni timbul matahari waktu syuruk tu, waktu timbul matahari. Lalu kita kata orang tu, hadza al-waqtul masyriqu. Ini waktu masyriq. Apa waktu masyriq? Waktu timbulnya matahari. Nampak? Ada asal daripada fi'il, iaitu syaraqa. Ini kita tengah ngaji tasrif istilahi ni. Baik, seterusnya. Manzir. Apa ni? Manzir. Apa manzir? Waktu melihat. Daripada perkataan nazara. Nazara tu tengok. Manzir, waktu menengok. Gitu. Jelas kat itu. Waktu menengok. Dia guna apa? Nampak? Nak guna dia maghrib, masyriq, manzir. Guna kaedah macam tu. Maktib. Gitu. Maktib. Apa maktib? Waktu menulis. Makri, waktu membaca. Kita gunakan kaedah tu. Ini kaedah dia lah. Gitu. Waghai mithlu wa ghairu dhalika. Dan selain pada itu. Selain pada fa'il yang kita boleh hasilkan sendiri. Jadi pelajar saya mengadu, dia kata dia tak faham saraf. Saya kata dengar dulu, lama-lama akan faham. Kerana saraf ini, nahu saraf adalah satu ilmu alat yang digunakan untuk dipraktikkan pada bacaan kitab Arab. Oleh kerana itu, bagi dia biasa tengok, nanti bila masa kita masuk pada pembacaan kitab, insya-Allah kita akan baca kitab ni lah. Baca kitab Qisas Nabiyin, tetapi secara tertutup jugalah. Kita tak buat dekat YouTube, kita tak ada letak kat YouTube. Kita akan ajarkan mereka cara untuk membaca. Di sini hanya lebih kepada teori sahaja. Selesai. Baik, seterusnya wasmul makan, kata nama yang menunjukkan kata tempat. Nampak katanya? Huwa kullu ismin, ianya setiap kata nama yadullu ala makanin wuqu'il fi'li, yang menunjukkan kata nama, kata nama yang menunjukkan atas, yang menunjukkan pada tempat yang terjadinya perbuatan itu. Tempat terjadinya perbuatan. Kalau ke atas menunjuk pada zaman, waktu terjadi. Yang isim makan menunjuk tempat terjadinya. Mithlu majlisun. Mithlu majlis. Hampir sama dengan atas, tapi kita saja boleh membezakan. Majlisun. Apa nama majlis? Tempat duduk. Asal perkataan jalasa yajlisu. Majlisun. Jalasa duduk, yajlisu tengah duduk ataupun sedang duduk ataupun akan duduk. Majlisun, tempat duduk. Majlis tu apabila kita pergi majlis, dia faham dia logik dia macam ni. Kita pergi majlis ada tempat-tempat duduk. Jadi tempat duduk majlis tu dinamakan sebagai majlis kerana ada padanya tempat duduk. Lalu yang lain, madrasatun. Madrasatun. Apa madrasatun? Daripada perkataan darasa yadrusu, belajar. Madrasatun, tempat belajar. Tempat belajar. Wa ghairuha, dan selain padanya. Yang bawahnya adalah wasmul alah, dan ini yang terakhir untuk fasal ni. Sebab kalau tengok pada halaman seterusnya adalah mabahathur rabi' fil fa'li wa aqsamihi. Dan itu kita akan masuk minggu depan. Akan tapi yang ni akhirnya adalah isim alah. Apa isim alah? Kata nama yang menunjuk kepada benda, alat, benda. Nampak? Yang mana benda ni hasil nama dia, dapat kita tahu nama dia macam ni, yang muncul daripada fa'il. Fa'il tu kita gubah lalu jadilah satu kata nama yang menunjuk benda tu. Gitu. Lepas tu katanya apa? Wasmul alati, dan kata nama yang menunjuk kata alat, huwa kullu ismin, ianya setiap kata nama. Ismin kata nama. Yadullu, yang menunjukkan, ala, pada, alatil fi'li, alat perbuatan. Alat yang nak guna untuk perbuatan tu, maka kita namakan dia sebagai isim alat. Yusaghu ismul alati minal fi'li thulathi, daripada fi'il thulathi. Al muta'addi, fi'il thulathi yang muta'addi lah, yang mana bukan illah, yang fi'il muta'addi. Ala thalathati auzan, pada dalam 3 jenis wazan. Gitu. Yang al-awwalu, yang pertama adalah mif'alun. Isim kita guna atas wazan mif'alun. Apa contoh dia? Mithlu miftah. Miftah asal daripada perkataan sini ya. Miftah asal daripada perkataan fataha.
Apa makna fataha? Buka. Apa makna miftah? Kunci. Beza dah pula kan? Tak. Makna miftah alat pembuka. Kita bagi kunci tu. Alat pembuka ia kunci lah. Nampak? Miftah dari perkataan fataha. Bukan buka ya, buka. Bukan buku, buka. Buka. Fataha buka. Fataha Muhammadun al-baba bil miftahi. Telah bukalah Muhammad itu akan pintu dengan miftah, dengan alat pembuka. Apa alat pembuka? Kunci. Gitu. Contoh seterusnya yang dia berikan kepada kita, minsyar. Apa minsyar? Gergaji. Tengok. Alhamdulillah. Minsyar. Minsyar adalah gergaji. Baik. Dia asal dari perkataan nasyara. Banyaklah makna mengenai syara ni. Di antara makna syara adalah potong, gaji, potong. Potonglah. Pak. Jadi pelakon tu nasyara tu potong. Minsyar ni alat pemotong yang mana kita panggil dalam bahasa kita adalah gergaji. Faham? Alat gergaji itu alat pemotong. Alat potong. Asal perkataan nasyara. Ini caranya. Jelas. Alat ni anak kita nak guna itu, maka kita panggil dia begitu, yang diambil daripada fa'il yang asalnya. Seterusnya. Apa wazan yang kedua? Athani itu wazan yang kedua. Mif'al. Mif'alun. Wazan ni mif'al. Jadi mithlu mibradun. Daripada perkataan barada. Mibradun tu apa? Alat penyejuk. Mighzalun. Mighzalun pada perkataan ghazala. Itu apa? Ghazal ni kita panggil Allahumma salli sallim, yang macam kain, alat kait. Alat nak mengait baju tu. Gitu. Itu mighzal. Wazan yang ketiga kita panggil sebagai mif'alatun. Mif'alatun. Semua main kasrah. Ini mif'al, ini mif'alun, ini mif'alatun. Seperti miknasatun. Miknasatun. Apa itu miknasatun? Daripada perkataan kanasa. Kanasa. Apa kanasa? Maknanya ialah sapu. Penyapu, alat penyapu tu miknasatun. Nampak tak? Miknasatun. Itu apa? Alat penyapu. Alat penyapu kita panggil miknasatun. Daripada perkataan kanasa. Nampak? Ada kaf, ada nun, ada sin. Faham gitu. Wazan dia. Contoh lagi dia bagi pada kita apa? Mil'aqatun. Mil'aqatun. Apa asal dia? Baik, tengok sini pula. Baik. Mil'aqatun. Daripada perkataan apa? La'aqa. Cedok. Baik. La'aqa. Mil'aqatun, ayam mencedok, sudu. Mil'aqatun kita apa makna dia? Sudu. Kalau orang Kedah panggil camca. Bahasa lain tak tahulah. Kita orang Kedah. Bahasa kita, kalau bahasa buku kita panggil sudu. Sudu apa? Sudu nak cedok nasi, nak cedok makanan, nak cedok kuah. Itu sudu namanya. Spoon. Yang kita panggil spoon. Jadi mil'aqatun ni daripada mana muncul perkataannya? Daripada perkataan la'aqa, ada fa'il la'aqa tu. La'aqtu ta'ama bil mil'aqati. Aku telah cedok makanan guna sudu. Dia faham dia macam tu. Jadi faham. Nanti ada orang akan tanya, sebab nak habis kelas, jadi saya kena sebut benda ni lah. Orang akan tanya macam ni. Macam mana ya nak membezakan semua ni? Lagi nak tukar-tukar macam mana? Nak letak macam ni, macam mana letak? Tak tahu kan? Saya akan kata, hang tak payah reka.
hang tak payah cari. Yang hang kena buat ialah ketika mana hang baca kitab, lalu hang jumpa perkataan ni, hang nak cari asal daripada mana, nak cari makna pada mana, hang kena tahu benda ilmu saraf ni. Contoh orang sebut pada kita madrasatun. Lalu orang tanya kita madrasatun ni mai pada perkataan apa? Nampak? Lalu kita pun cari dia datang pada perkataan darasa yadrusu. Gitu. Contoh orang panggil apa? Maktabatun. Apa itu maktabatun? Maktabatun maknanya ialah perpustakaan. Jadi orang tanya kita perpustakaan ni mai pada perkataan mana dalam bahasa Arab? Jadi kita pun jawab dia datang dari perkataan kataba, tempat tulis. Jadi tempat perpustakaan ni boleh juga kita nak menulis ataupun dengan makna adanya buku-buku yang tertulis. Ini maknanya. Jadi ini difahami baik-baik lah. Ini kita panggil dah ringkas-ringkas dah ni. Ini kita panggil istilahnya muqaddimah sebelum nak naik kepada kitab Matnul Bina lah. Matnul Bina yang kita nak naik tu insyaAllah. Baik, kalau tak ada apa-apa insyaAllah saya nak tutup dulu pengajian. Dan insyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan dalam perbahasan yang keempat. Kita dah habis dah tasrif istilahi yang 10. Selama 3 minggu juga ni lama. Sebab saya kadang-kadang tak ada masa ataupun kadang-kadang saya syarahkan perlahan sangat. Tengok-tengok dah sampai setengah jam, 20 minit. Jadi saya pun tak nak lama-lama. Jadi saya pun tutuplah dulu. Adapun nanti minggu depan kita akan masuk al-mabahathur rabi' pada bahasan fil fi'li wa aqsamihi insya-Allah taala. Baik, untuk tu saya undurkan diri dengan tasbih kafaran dan saya doakan agar Allah memberikan manfaat pada saya dan juga antum semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.